Mekah telah dijajah. Rupa-rupanya Mekah bukan bumi kita, tuan-tuan. Inilah sebab kawan-kawan kita yang balik Saudi cukup marah dengan saya. Dia kata itulah pemimpin yang terbaik. Saya katakan bahawa mereka naik kerana disokong oleh Yahudi dan juga British dan juga Amerika dan Perancis dan Itali dan Rusia. Dan oleh kerana bumi itu bumi mereka, mereka yang menentukan peraturan, mereka menaikkan bayaran visa untuk bulan Oktober ini. Sebaik saja jemaah haji kembali ke negara masing-masing, maka umrah dan ziarah akan dinaikkan. Siapa yang pergi kali kedua 200, bukan 200 kan, 2.000 rial. Kali yang ketiga kata pergi kali ketiga 3.000 rial. Ini bukan bumi, tuan-tuan. Dan seluruh struktur Masjid Al-Haram yang dibina oleh Osmaniyah telah diruntuhkan. Kononnya untuk meluaskan masjid ini, tapi sebenarnya untuk menghapuskan tanda-tanda tamadun atau kesan daripada Osmaniyah. Dan Indonesia minta untuk membina hotel di Mekah, ditolak mentah-mentah. Malaysia lebih bijak dan diberikan hak untuk membina hotel di atas bukit. Dan cukup sayang kita lihat apabila Masjidil Haram mempunyai hotel yang bertaraf 5 bintang, 6 bintang, maka siapakah jemaah haji yang bakal mampu untuk sampai ke Mekah pada masa 30 tahun akan datang? Saya jangkakan umat Islam di Malaysia semakin tersempit untuk menunaikan fardu haji sebab hotel yang murah sudah tidak ada lagi. Yang adalah yang bertaraf mewah, yang kalau tidak ada sekurang-kurangnya 30,000 40,000 tuan-tuan tidak boleh menunaikan haji. Ini agenda siapa? Dan inilah yang saya nak bincangkan. Dan kita akan menyambut kemerdekaan, tetapi kita minda terjajah. Dan kalau saya boleh teruskan dalam seminit 2 lagi, sebelum negara kita merdeka, Perdana British bernama Gladstone mengangkat Al-Quran. Sejarah mengatakan bahawa apabila Portugis menjajah Melaka, sukar untuk murtadkan orang Islam. Bagaimanakah untuk murtadkan Islam? Ialah mengikut pandangan William Gladstone, seorang Yahudi yang menjadi Perdana Menteri British. Dia kata pisahkan umat Islam daripada buku ini, Quran. Oleh sebab itu apabila kita merdeka dan dia telah melaksanakan dasar ini di Turki, tulisan Jawi telah dihapuskan sama sekali. Di Malaysia dilaksanakan oleh pemerintah yang menjadi proksi British untuk menghapuskan tulisan Jawi dan mengekalkan tulisan Romi sehingga generasi muda tidak boleh membaca Al-Quran. Itulah caranya untuk memisahkan umat Islam daripada agamanya. Dan mereka melantik orang ini, yakni Kemal Atatürk, yang menjahanamkan Islam di Turki, dan dia mengaku dia tidak ada agama. I have no religion and at times I wish all religion as the bottom of the sea. Mudah-mudahan orang yang beragama ini ditenggelamkan dalam laut. Saya tidak percaya kepada sebarang agama. Inilah pemimpin yang diangkat oleh Turki yang dinobatkan sebagai tokoh di Malaysia. Dan di Malaysia, mereka yang bersama British dianggap sebagai pahlawan. Inilah pembelot negara yang menjadi mata-mata British, yang menangkap pejuang-pejuang seperti Mak Kilau, Datuk Mahaman, Tok Janggut dan pejuang-pejuang. Inilah mereka yang dilantik oleh British untuk menjadi mata-mata spy British. Dan bila kita merdeka, inilah yang dinobatkan sebagai pahlawan. Kita tersalah memilih hero. Hero kita ialah yang berjuang menentang penjajah, ialah yang ditangkap oleh penjajah, yang dipenjara oleh penjajah, yang digantung oleh penjajah. Itulah pejuang negara, pejuang kemerdekaan. Adapun mereka yang bersama British, menerima elang British, yang makan dengan British, yang pakai macam British, yang pakai tie dan coat, itu tali baru British, tuan-tuan. Kenalah kebenaran. Dan kalau kita tidak boleh kenal kebenaran, siapa lagi nak kenal kebenaran? Kita jangan harap di luar sana akan kenal kebenaran ini. Saya dengan rendah hati menulis 2 buku ini ialah bukan untuk saya, untuk cucu generasi kita akan datang, supaya mereka dapat bezakan antara kaca dan permata. Tentera British dinobatkan sebagai wira negara. Mereka adalah tali barut British. Mereka adalah tentera British. Dan ketika mereka mati berjuang di Singapura, mereka pegang bendera ini, bendera salib. Sejarah boleh bertukar, dan inilah tujuan untuk meningkatkan sejarah. Di antara tentera British ada tentera India yang diupah untuk datang ke Melaya, tetapi pejuang-pejuang di Mekah datang dengan murid-muridnya melalui Persatuan Ar-Rushdiyah
masuk ke dalam tentera ini mengatakan bahawa kamu sekarang berkhidmat kepada musuh Islam. Di antara tentera India ada yang Islam. Mereka telah berpaling tadah, mereka menentang British, dan British hampir kalah di Singapura sebab ditentang oleh tentera ini sendiri yang beragama Islam, dan mereka ditembak beramai-ramai di Singapura. Berita ini tak pernah sampai pada kita. Tentera Melayu ada yang pengaruhi bahawa kamu sekarang bekerja untuk musuh Islam. Kamu palingkan senjata kepada mereka, dan tentera Melayu juga menentang British di Singapura dalam tahun 40-an. Mereka juga ditembak mati beramai-ramai. Itulah pejuang yang sebenarnya. Adapun yang mendapat pangkat lieutenant, yang mendapat pangkat berbagai-bagai pangkat yang diberikan oleh British, itu tali barut British. Sejarah belum ditulis. Maaf saya. Dan syarat kemerdekaan tuan-tuan, dia lihat bahawa apabila Jepun telah mengalahkan British di Melaya dan Jepun mengalahkan Belanda di Indonesia, maka di Indonesia